cikgu nak tunjukkan cara nak membaca pada tolok tekanan lah. Okey, sekarang ni cikgu ambil contoh tolok tekanan rendah. Okey, untuk unit penyaman udara, okey, tak kisahlah pisah ke window unit ke ataupun peti sejuk. Okey, kita akan baca pada bahagian tolok tekanan rendah lah selalunya. Okey, sebelum kita nak ambil bacaan, pastikan dulu jarum penunjuk ni berada pada nilai kosong. Okey, bukan kita tengok pada anak panah ni lah. Okey, ambil bacaan, kita akan ambil bacaan pada yang jarum panjang sikit ni. Okey, yang bermula dengan kosong. Okey, jadi sebelum tu kita buat dulu pelarasan pada butang ni. Okey, jadi kita akan laraskan dulu. Jika dia tidak berada pada nilai kosong, kita laraskan, buat pelarasan supaya dia berada pada kosong. Okey, untuk tolok ni, okey, kalau kamu tengok dia adalah ada R14 kan. Okey, maksudnya tolok ni digunakan khas untuk bahan pendingin R14. Okey, kita tidak digalakkan untuk mencampurkan tolok manifold gauge nah. Okey, kalau seeloknya kalau manifold gauge ni digunakan untuk R14, kita gunakan R14. Dan lagi pun tekanan untuk R14, bacaan dia adalah tinggi. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, manifold gauge kesemuanya tidak sama nah. Maksud cikgu, kadang-kadang dia punya PSI ni berada pada di bahagian luar. Okey, dan bar ni berada pada bahagian dalam. Jadi ikut kepada spesifikasi manifold gauge tersebutlah. Okey, untuk manifold gauge ni, okey, dia punya unit PSI, okey, unit PSI ni adalah bacaan untuk tekanan. Okey, kita nak ambil bacaan pada bahagian di mana? Okey, di bahagian dalam. Sebab PSI-nya berada pada bahagian dalam, iaitu yang bermula daripada 0, 100, 200 dan seterusnya lah. Manakala bar ni, okey, kita beradanya di bahagian luar, okey, yang berwarna hitam, iaitu 0, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Okey, yang ada darjah Celsius ni untuk suhu. Okey, suhu dekat bahagian luar ni yang berwarna hijau. Okey. Okey, kalau kita tengok tolok pancarongga ni, dia punya bacaan tekanan rendah dia, okey, bermula daripada 0 hinggalah 100, 200. Okey, jadi kita nak tengok satu senggat ni mewakili berapa. Okey, satu senggat mewakili berapa. Disebabkan senggat ni kalau kita bilang dia ada 10, okey, maka satu senggat mewakili 10. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan kita akan dapat 100. Ada juga yang bermula daripada 0 hingga 50. Okey, jadi dia bergantung kepada manifold gauge kamu lah. Okey, ingatlah untuk mengambil bacaan tekanan disebabkan PSI-nya berada pada bahagian dalam, okey, kita akan mengambil bacaan PSI-nya yang berwarna merah. Okey, ada juga tolok PSI-nya berada pada bahagian bar. Bar ni duduk di dalam. Okey, jadi kita kena tengok bacaan yang di luar. Okey, jadi ini salah satu manifold gauge yang cikgu nak tunjukkan. Okey, sekarang ni ada juga manifold gauge yang kalau kamu tengok dari sini, okey. Okey, kamu tengok, nampak terlampau rumit. Sama saja dia punya nak membaca nilai PSI dia tu. Okey, macam cikgu nyatakan tadi, PSI-nya berada pada bahagian di dalam. Okey, tapi untuk manifold gauge ni, okey, PSI dia, unit PSI dia berada di bahagian luar. Jadi kita akan baca bermula daripada nilai 0, 50, 100, 150 hinggalah seterusnya. Manakala bahagian bar, dia bacaan dia berada di dalam. Okey, 5, 10, 15. Kita tengok yang dekat mana? Dekat bahagian biru. Okey, ini cara nak membaca tekanan. Okey, tekanan kita kena ingat unit dia dalam PSI. Okey, jadi setiap manifold gauge tidak sama nilai bacaan dia. Okey, macam tadi cikgu kata 0 hingga 100.
Ini kosong mula dengan 50. Okey, satu lagi cikgu nak tunjuk. Okey. Kosong hingga negatif 30. Okey, kosong hingga negatif 30 ni apa dia? Okey, ini adalah bacaan untuk memvacuum. Unit vacuum INHG. Okey, maksudnya kita pasang pump vacuum, okey, dan jarum ni akan tunjuk dan bergerak ke bawah ke bacaan negatif 30 INHG. Ini adalah bacaan untuk memvacuum. Okey, kita tengok dekat mana bahagian atas ni kosong hingga negatif 30 INHG. Ingatlah, nilai kosong hingga negatif 30 INHG adalah bacaan untuk memvacuum. Okey, yang tu saja cara kita nak baca pada tolok tekanan rendah ni. Okey, ingat bacaan tekanan unit dia mesti dalam PSI. Okey. Dan nak baca PSI ni bergantung kepada tolok. Kadang-kadang dia berada pada di dalam dan ada juga tolok yang PSI dia berada pada luar. Okey. Jadi masa nak baca kena berhati-hati lah. Okey. Seterusnya yang tu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.